Dan apa maksud Rabi'? Apa maksud Rabi'? Kita tahu ke? Rabbi pencipta. Ha. Rabbi kita tahu. Rabi' kan, Rabi' roba ya ain. Rabi' membawa maksud musim bunga. Ialah musim bunga. Rabi' al-awwal adalah bahagian permulaan. Walaupun negara Arab tu dia ada 4 musim, walaupun nampaknya macam mana bunganya pun tak tahulah, kan. Tak ada bunga. Waktu saya di Yaman dulu pun sama, ada 4 musim. Musim bunga, musim luruh, sejuk, panas ada. Tapi yalah, tak ada nampak hijau-hijaunya, so tak ada nampak bunga-bunganya. Mana tempat ada bunga, adalah, kan. Tapi tetap ada musim bunga. Namanya musim bunga. Dan sekarang sudah mula nampak 4 musim tu lah. Dulu mungkin musim panas dan musim sejuk tu boleh nampak. Tapi musim bunga dan musim luruh ni tak berapa nak nampak. Tapi sekarang sudah mula nampak. Sebab dah mula menghijau dah kan. Sudah mula nampak. Dan nanti makin tahun-tahun ke depan akan makin menghijau lah kembali. Sebab tu tengok dunia sekarang perubahan cuacanya memang kita kata pelik-pelik kan. Banjirnya tu teruk bila datang dan itu adalah nak membawa kepada pusingan akhir bumi ini, pusingan yang terakhir, iaitu kembalinya semenanjung Arab menjadi tempat yang hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. So sedang berjalan pusingan yang terakhir ni sebelum nanti datangnya kiamat, dan nanti ia adalah salah satu di antara tanda kiamat yang besar, iaitu menghijau dan suburnya tanah Arab. Maka Rabi' al-awwal adalah musim bunga yang awal mula-mula masuk. Dan antara doa yang kita biasa ungkapkan juga ketika mana seorang itu berada dalam kesedihan. Berada dalam kesedihan. Antara doa yang kita akan baca kan, yang Allahumma inna abidika banu ima'ik nawasina biyadik. Last kita akan sebut antaja'alal Qur'anal azima rabi'a qalbi. Kita doa sebut ada depan tu macam-macam tu, dan poinnya kita sampai kepada agar ya Allah engkau jadikan Al-Quran ini sebagai apa? Rabi'a qulubina ataupun Rabi'a qalbi. Itu sebagai musim bunga pada hati kami, iaitu nak menghilangkan segala kesedihan, kegusaran dan juga kekecewaan. Maka ya bulan kelahiran Nabi SAW, bulan itu pasti, tetapi tarikh yang pasti itu menjadi khilaf di kalangan ulama. Tapi bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Dan so itu alhamdulillah kita ada sambutan pada bulan ini, dan sudah tentu kita nak menyambutnya di sepanjang tahun, iaitu penghargaan kita dan bukti kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan yang paling besar sekali adalah dengan memberi perhatian kepada Al-Quran, dan selepas itu kepada sunnah Nabi SAW. Itu bukti yang paling besar. Walaupun mungkin orang tu dia tak ikut pergi berarak kan, dia tak join majlis Maulidur Rasul dekat surau ataupun masjid, tetapi setiap harinya dia meluangkan masa dengan Al-Quran, maka dia sebenarnya sedang menghargai dan menyambut Nabi SAW dengan Al-Quran. Kerana ia adalah sunnah Nabi SAW yang terbesar sekali. Dan
bersempena dengan Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka juga kita nak mengingatkan diri kita tentang pembuktian cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tunduk, patuh dan taat sepenuhnya kepada suruhan Nabi SAW. Saya kongsikan pagi tadi, kalau siapa ada dalam grup seharian, grup WhatsApp seharian bersama Nabi kan, saya kongsikan tentang Abdullah bin Rawahah kan. Abdullah bin Rawahah. Satu hari di tengah berjalan-jalan, tiba-tiba dia dengar suara Nabi sebut ijlisu, duduklah kamu semua. Dia tak nampak pun Nabi kat mana, dia tak tahu pun, dia cuma tengah jalan dia terdengar suara Nabi. So dia terus duduk. Dia tengah jalan tu terus duduk. Kemudian tak berapa lama lepas tu Nabi lalu dekat dengan dia. Dia kata, kau buat apa benda ni? Duduk dekat tengah-tengah jalan. Kan? Dia pun kata, tadi aku dengar kau suruh duduk, aku pun duduklah. Kan? Lalu Nabi SAW kata, Zadakallahu ta'ah. Mudah-mudahan Allah tambahkan untuk engkau, wahai Abdullah bin Rawahah, ketaatan kepada Allah dan juga kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. So dia cuma dengar je kan, padahal yang disuruh duduk oleh Nabi itu bukan dia, grup yang Nabi tengah ada bersama tu lah kan, tapi sebab dia dengar, dia terus duduk. Dia tak kira asalkan dia daripada Nabi SAW. Begitulah ketundukan dan ketaatan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar, yang paling tinggi ketundukan dan ketaatannya, keimanannya kepada Nabi SAW, sudah tentulah kan, khalifah yang pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz, ada yang minta sharekan apa tu, doa tadi, doa yang untuk dalam kesedihan tu. Baik, insyaAllah kita akan saya kongsikan. Ni memang doa itu sangat baik untuk diamalkan sebab Nabi sebutkan khas siapa yang tengah gundah gulana, tengah sedih, tengah kecewa, tengah rasa perasaan yang tak best, berat perasaan tu, ada ujian, musibah dan sebagainya, maka Nabi ajarkan doa tersebut khusus. Nanti boleh nanti saya akan kongsikan nanti, insya-Allah. Baik. Maka kita nak saya ambil masa sikit awal ni. Kita nak seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang Nabi SAW sebutkan imannya itu, kalau ditimbanglah Nabi kata iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman umat ini, maka akan apa? Lagi dia. Kan siapa yang lagi berat? Timbangan mana lebih berat? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Maka timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq akan lebih berat. Kenapa begitu? Kerana keimanan dia, kepercayaan dia, ketundukan dan kepatuhan dia kepada Nabi SAW itu tidak berbelah bagi. Dia adalah orang yang pertama yang beriman daripada kalangan lelaki dewasa, daripada kalangan bukan ahli keluarga, yang beriman kepada Nabi SAW. Dan perkara tersebut paling jelas ketika mana peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi SAW. So dia, kisah Abu Bakar ni Masya Allah sangat menarik tentang keimanan dan kepercayaan dia kepada Nabi SAW. Dia tak tahulah nak cakap macam mana punya hebatnya Abu Bakar Siddiq ni. Potongan sikit saya ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Ketika mana pembesar Quraisy datang berjumpa dengan Abu Bakar, dia kata, wahai Abu Bakar, kawan kau, sahabat engkau, dia refer kepada Muhammad SAW. Dia kata, sahabat karib engkau itu Nabi Muhammad SAW. Dia kata semalam dia pergi ke Palestin, kemudian dia naik ke langit. Semua itu berada dalam satu malam sahaja. Adakah engkau percaya perkara itu? Maka Abu Bakar kata, wahai Quraisy, kalaulah depan aku ni ada dinding yang berwarna putih, kemudian Muhammad kata, tidak wahai Abu Bakar, dinding ini berwarna hitam, maka aku akan kata, ya, dinding itu berwarna hitam.
Abu Bakar nak tunjukkan apa, betapa dia percaya kepada apa sahaja yang Nabi SAW kata. Dia kata, aku akan dustakan mata aku dan benarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tingginya ketundukan dan kepatuhan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi SAW, maka sebab itu layak dia itu imannya itu tinggi hingga lebih kepada iman umat ini. Bagi As-Siddiq apa? Itu bagi As-Siddiq. Dia bukan sikit-sikit punya membenarkan dia. Masya Allah. Masya Allah. Itu jika ada kesempatan untuk nak ikuti kelas-kelas yang bercerita tentang para sahabat, maka ikutilah. Dia satu bentuk motivasi yang luar biasa yang boleh kita ambil, kerana mereka adalah, ya kan, dia kata Nabi ialah Nabi kan, tapi para sahabat dia mungkin lebih dekat lah dengan kita, dia adalah orang yang biasa juga. Baik, kita nak melihat pada malam ini pada ayat yang ke 231. Tu tak saintifik langsung Ustaz. Black is black, can't say it white. Betul, betul. Kalau putih putih, kalau hitam tetap hitam. Tapi Abu Bakar nak tunjukkan, sebab Quraisy datang jumpa Abu Bakar. Dia kata, wahai Abu Bakar, Muhammad kata dia pergi ke Palestin, kemudian dia naik ke langit yang ketujuh. Semua itu berlaku dalam satu malam. Sedangkan orang dulu mengambil masa 1 hingga 2 bulan daripada Mekah nak pergi ke Palestin. Itu satu perjalanan pergi, balik lagi. So pergi balik itu antara 2 hingga 4 bulan. Ini Muhammad kata dia malam lepas Isyak dia pergi, subuh dia dah balik lah. Bukan pergi Palestin, dia pergi naik atas lagi. So itu Abu Bakar nak bagi tahu kat Quraisy betapa dia percaya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai kan kalau kata dinding tu putih, dia nampak dengan mata dia putih, tapi Nabi kata dinding tu hitam, maka dia akan kata dinding tu hitam. Dia akan mendustakan dia punya mata dia sampai ke tahap itu. So Quraisy memang tak boleh nak buat apa dah kepada Abu Bakar, sebab pada mereka kalau waktu tu adalah waktu yang terbaik pada mereka untuk nak membuktikan Muhammad ini salah dan nak menarik kembali orang untuk kepada agama Quraisy. Dan dia kata, mereka Quraisy kata dia kena picit Abu Bakar, sebab kalau Abu Bakar tak percaya dengan cerita Nabi Muhammad, maka sahabat yang lain juga tak akan percaya dengan cerita Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika itu ada para sahabat yang dah 50-50 dah bila dengar cerita Isra' dan Mi'raj itu. Baik. Kita melihat pada ayat yang ke-231 pada halaman yang ke-37. Ya saya? Sudah tak 231 tu? Ya? Ayat tu dah sudah belum? Dah. Kita dah ambil ayat yang ke-31 itu, cuma di penghujung tu sedikit sebelum kita nak masuk. Selepas itu ayat yang ke-232. Baik. Kita nak baca ayat 232, tapi nanti kita nak lihat hujung pada penghujung ayat ke-231. Dan beberapa halaman ni kita akan go through cepat sebab ceritanya adalah tentang talak, tapi kita akan hanya ambil pada bahagian penghujung ayat sahaja nanti. Baik, kita baca ayat 232 pada halaman 37. InsyaAllah Haji Ayah ada Ustaz, ada Ustaz. Baca Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun. Saya pun tak faham. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف.
ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم أزكى لكم وأطهر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Terjemahan. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka, apabila mereka, yakni lelaki dan perempuan itu bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik yang dibenarkan oleh syarak. Demikianlah diberi ingatan dan pengajaran dengan itu kepada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Baik. Jazakallahu khairan je ya. Kita berada pada ayat-ayat yang bercerita tentang talak. Yang mungkin kita rasakan insya-Allah kita mungkin rasa macam tak ada kot, saya tak ada kena dengan talak kot, tapi kita nak melihat pada apa pelajaran yang boleh kita ambil berkaitan dengan ayat ini. Kalau kita lihat pada ayat sebelum itu, ayat 231 dan ayat yang ke-232 di penghujung tu sebutkan pada ayat 231, wazkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'izukum bih. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-232 Allah sebutkan di hujung itu, zalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Allah gunakan di sini perkataannya ya'izukum dan juga yu'adzu. Ini kita katakan ruwet yang sama dengan perkataan mau'izah. Tempat lapang sikit. Mau'izah. Baik. Mau'izah adalah bentuk peringatan juga, sebab kita ada satu lagi namanya tazkirah, kan? Tazkirah peringatan juga. Tapi di sini Allah gunakan bentuk mau'izah. Bentuknya adalah mau'izah. Apa itu antara tazkirah dan juga mau'izah? Mau'izah adalah bentuk peringatan yang bersungguh-sungguh, yang lebih serius kepada satu topik yang khusus yang nak ditekankan. Kalau sebutkan ya'izukum ni, dia lebih keras sikit, lebih khusus sikit kepada satu kumpulan yang nak disampaikan. Itu Allah sebutkan qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Allah gunakan perkataan mau'izah pada ayat yang lain. Maka bercerita tentang talak, Allah tak gunakan perkataan tazkirah, Allah gunakan mau'izah kerana ia bentuk pesanan yang sangat penting yang perlu diberi perhatian. Kenapa? Kerana ketika mana turunnya ayat ini, orang-orang Arab, terutamanya Arab Jahiliyah, mereka mengambil wanita sebagai apa? Sebagai salah satu daripada barang dagangan. Mereka buat wanita seperti apa, permainan, satu yang seolah macam tak ada harga, direndah-rendahkan. Maka antara perkara yang berlaku adalah berkaitan dengan talak. Dia suka dia ambil, dia tak suka dia tinggalkan. Dan itu yang ada antaranya dalam adat jahiliah adalah zihar itu. Dia zihar. Zihar dia bukannya cerai,
Dia masih lagi suami isteri tapi tak boleh bersama. So dia adalah satu bentuk yang macam wanita tu dia nak kahwin dengan lelaki lain tak boleh. Dia nak bersama dengan suami dia pun tak boleh. So dia macam nak gerak ke depan tak boleh, nak gerak ke belakang pun tak boleh, dan ia bentuk penganiayaan kepada wanita. So, Islam datang dengan pesanan terhadap wanita yang Allah gunakan perkataannya adalah mau'izah, iaitu agar para lelaki memberi perhatian kepada para wanita yang berada di bawah tanggungan mereka, terutamanya. Sebab itu dalam hadis pun Nabi SAW sebutkan aku berwasiat kepada kamu tentang para wanita kamu. Nabi berwasiat kepada umatnya tentang para wanita. Nabi gunakan perkataannya adalah wasiat. Kenapa? Wasiat selalu guna time bila? Time nak meninggal. Dan waktu Nabi ucapkan perkataan itu, Nabi belum lagi nak meninggal. Kan? Belum waktu-waktu yang di penghujung usia Nabi, bukan. Tapi Nabi gunakan perkataannya wasiat. Kenapa? Kerana nak bagi tahu ini pesanan-pesanan yang terakhir, sebenarnya dia adalah pesanan-pesanan yang sangat-sangat penting. Itu perlu diberi perhatian. So Allah Azza wa Jalla dalam ayat ni dia bercerita tentang talak, dan ia ada aturannya. Tak boleh lelaki suka-suka nak talakkan, lepas tu nak rujuk balik, kemudian macam Haji sebutkan pada sesi yang lepas, nak ada Cina buta, lepas tu nak ni balik. Dia bukan satu permainan. Dia bukan satu perkara yang ikut lelaki suka-suka nak buat apa. So Allah gunakan perkataan yang adalah ya'izukum ataupun yu'azu. Yu'azu. So peringatan yang keras yang perlu diambil perhatian oleh lelaki terhadap wanita. Maka para wanita dengan agama ini, apabila mereka mengetahui bahawa Allah Azza wa Jalla meninggikan mereka, membela mereka, maka janganlah mereka pula merendahkan diri mereka. Kan? Dah harga tu Allah dah up, janganlah bagi harga tu rendah. Kan? Janganlah murah sangat. Maksudnya membiarkan dia itu mudah-mudah saja untuk diperlakukan apa-apa oleh lelaki. Mudah hanya kalau kat luar tu hanya setakat panggil sweet macam kat kedai mamak tu kan. Dah dapat nombor telefon, boleh keluar, boleh tu. Allah mengangkat darjat wanita, maka jangan merendahkan maruah sendiri dengan para lelaki. Baik. Jadi itu kita lihat pada ayat 231 dan juga ayat yang ke-232. Di penghujung ayat yang ke-232 ini disebutkan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Allah tahu dan dalam keadaan kamu tidak tahu. Baik. Ayat 232 ni tentang apa? Tentang, dan bila kamu menceraikan para isteri lalu dah habis iddah, maka janganlah tahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami. Apabila mereka itu setuju sesama diri nak rujuk semula. So ini berlaku kadang-kadang bila dah bercerai, so nak rujuk kembali, kadang-kadang ada wali ataupun daripada kalangan ahli keluarga yang tak setuju. Sebab apa? Dia kata kau nak rujuk balik ke? Kan dia buat balik macam dulu kan, dia ni kan cerai balik. Kan? So menakut-nakutkan kepada anak mereka itu untuk nak rujuk kembali dengan suami ataupun bekas isteri. Dan kadang-kadang bila perkara itu dah berlaku, mak ayah kadang risau. Kan, takut perceraian itu berulang sekali lagi. So dah tentu mak ayah tak nak perkara yang buruk kan berlaku kepada anak dia. Maka Allah membenarkan untuk rujuk kembali. Allah kata wali jangan halang kalau mereka nak merujuk kembali, dan Allah beri jaminan di penghujung ni. Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Gen kita akan membuat kesimpulan berdasarkan kepada apa yang kita nampak. Kalau rujuk kembali nanti suami tu buat balik perangai, isteri tu buat balik perangai, so tak payahlah. Itu pada kesimpulan kita kerana kita melihat kepada setakat apa yang kita
ketahui. Akan tapi Allah ilmunya maha luas. Allah kata, aku tahu apa yang kamu tak tahu. So jika berhadapan dengan situasi itu, maka biarkan sahaja dan serahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Memberi pelajaran kepada kita juga bahawa kita sebagai orang yang ada tanggungan di bawah kita, mak ayah kan, sebagai mak dan juga ayah, kita ada apa? Kita ada anak-anak yang berada di bawah tanggungan kita. Kalau suami, dia ada isteri dan juga anak-anak. Dan bila anak itu semakin meningkat dewasa, mereka dah mula apa? Mereka dah mula ada selera mereka sendiri, yang mana kadang-kala ataupun pada kebanyakan perkara berbeza dengan kita dah. Betul tak? Kan? Kalau dulu kita, baju dia, pakaian dia, apa semua kita yang tentukan. Nak pakai apa, makanan kita tentukan, banyak perkara yang kita tentukan. Tapi bila dah meningkat dewasa, mereka dah pandai buat pilihan sendiri semakin mereka meningkat dewasa. Maka sudah tentu mak ayah akan bertembung dengan ketika yang pilihan dia berbeza dengan pilihan anak dia. Dan ini kita bercerita daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besar perkara bila anak tu mula keluar daripada rumah kita. Dia pergi belajar ataupun dia dah bekerja, so dia sewa sendiri ke, ataupun dia belajar tu pergi ke luar negeri ataupun ke luar negara dan seterusnya. Maka kita banyak perkara yang sebagai mak ayah kita bimbangkan tentang anak-anak kita, kan. Dan sudah tentu kita berdepan dengan banyak situasi yang kita nak ni, anak kita nak tu, tapi kita tak boleh nak cakap, takut nanti anak tu kecil hati ke, anak tu tak suka ke, anak tu menjauh ke, lari ke, sebabkan kita apa, serba salah dengan situasi tersebut. Maka apa nak buat? Allah beritahu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak mengetahui. Maka apa kita sebagai mak ayah nak buat? Di waktu kita mampu untuk nak memberi nasihat dan memberi pelajaran tentang agama kepada anak-anak kita, maka berikan dengan sebanyak-banyaknya. Kerana nanti ada waktu yang mereka bersendirian. Ketika itu apa? Ketika itu apa pelajaran yang telah kita berikan itu yang akan bercakap dengan mereka. Maka serahkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah lebih mengetahui dan kita tak tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita boleh rancang, kita boleh plan, tapi tetap nanti yang maha mengetahuinya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ia peringatan dan dalam masa yang sama ia memberi satu kelegaan kepada mak ayah agar apa? Jangan fikir banyak sangat tentang anak-anak ni. Kita dah buat kita punya bahagian, kan? Lalu kita serahkanlah anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita akan dapat hidup dengan lebih tenang. Sebab kita tak boleh berada dalam situasi yang inkontrol terhadap keadaan anak kita pada setiap masa. Kan begitu juga dengan pasangan. Kadang orang risau suami pergi keluar, kan, risau suami buat apa kat luar. Kadang isteri keluar, suami risau apa isteri tu buat dekat luar. Maka Allah kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Maka serahkan ahli keluarga kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menjaga mereka daripada perkara yang tidak baik dan Allah akan memberitahu kepada kita, kan, apa perkara yang tak baik yang mereka lakukan di belakang kita. Maka ia berkaitan dengan talak yang anak kita nak rujuk kembali dengan bekas suami ataupun bekas isteri mereka. Dan kalau kita besarkan skopnya, ia adalah pilihan yang anak-anak kita buat dalam kehidupan mereka. Kita doa, kita beri nasihat dan kemudian kita serahkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla.
Itu ayat yang ke 232. Baik. Pada ayat yang ke 233. Allah bercerita tentang penyusuan anak-anak. Penyusuan anak. Ibu yang telah melahirkan dan bercerita tentang menyusukan anak selama haulaini kamilain, selama 2 tahun, 2 tahun genap. 2 tahun genap bagi siapa yang nak yutimar rada'ah, menyempurnakan perkara tersebut. Baik, sebelum tu pada ayat 232 tadi, kita lihat perkataannya adalah yu'adhu tadi. Zalika yu'adhu. Okey. Perkataan yu'adhu. Tadi dengan Najah Nuriyah kita baru masuk pada bahagian ni dalam bahasa Arab kepada ru'ud ataupun wazan ataupun pattern sesuatu perkataan, apa maklumat yang kita dapat. Dan yu'adhu ini dia berada dalam pattern af'ala. Nanti kita akan yang belum sampai nanti akan sampailah. Dia pattern af'ala, yuf'ilu. Baik. Pattern yang menggunakan perkataan fi'il yang menggunakan pattern ini, dia membawa beberapa makna. Antaranya ialah ia adalah satu perbuatan yang sengaja dilakukan. Maka Allah SWT memberikan aturan-aturan yang telah disebutkan di atas ini tentang talak. Dan peringatan-peringatan itu adalah perkara yang sengaja Allah berikan. Bukannya secara kebetulan, tapi adalah satu perkara yang sengaja. Maksud dia, perbuatan yang dilakukan secara sedar. Maka Allah memberikan peraturan-peraturan yang sedemikian. Kenapa? Kerana Allah nak memudahkan kehidupan kita. Kerana bila berlakunya penceraian, so dia adalah situasi yang setiap orang rasa dia betul. Dan pihak sana yang salah. Dan setiap pihak nak menuntut hak semaksimum mereka yang mereka boleh. Kan? Jadi sudah tentu akan berlaku apa? Akan berlaku pertelingkahan yang besar antara suami dan juga isteri. Bahkan keluarga belah suami dan keluarga sebelah isteri. Baik. Maka yu'adhu adalah bentuk peraturan, peringatan yang Allah telah sediakan siap-siap kepada kita. Tak boleh bantah dah. Tak boleh bantah. Dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah dah siapkan walaupun mungkin kita tak bertembung dengan situasi itu, tapi peraturannya itu telah siap, sebab Allah tahu kalau siapa yang kena dengan situasi ini, dia memang akan jadi susah kalau tidak ada peraturan yang telah ditetapkan. Kerana setiap orang akan ada keinginan mereka masing-masing dan nakkan memenuhi keinginan mereka itu. Maka yu'adhu adalah satu bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada hamba-Nya yang Allah dah siapkan apa yang kita perlu. Walaupun kita melihat saya tak perlu tentang perkara itu, macam kita siapkanlah barang-barang sekolah anak kita kan. Anak kita pun tak tahu dia perlukan ke tidak, tapi kita dah tahu dah. Nanti dia mesti akan perlukan juga perkara tersebut. Baik. Ayat 233 Allah bercerita tentang dalam ayat ni ada beberapa suruhan dan juga ada beberapa larangan. Kan, tapi kita nak lihat pada penghujung ayat yang ke-233 ini, itu Allah sebutkan wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Baik. Allah menutup satu ayat itu sesuai dengan cerita ayat dia. Sebab kalau kita tengok ayat 231, dia sama dengan 233 penghujungnya.
Apa dia? Wattaqullaha wa'lamu annallaha sama. Sini pun ayat 2, 3, 3 wattaqullaha wa'lamu annallaha sama. Bezanya di mana? Bezanya kat ujung. Ayat 2, 3, 1 annallaha bikulli syai'in alim. Ayat 2, 3, 3 annallaha bima ta'maluna basir. Bezanya sikap bahagian hujung sahaja. Baik. Perbezaan pada penutup satu ayat, dia mesti ada kaitan dengan ayat tersebut. Penutup satu ayat dia mesti ada kaitan dengan ayat tersebut. Dan pada ayat ini Allah tutup dengan perkataannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu lakukan. Allah highlight tentang sifat dia apa? Yang maha melihat apa yang dilakukan. Kenapa? Kerana kalau kita tengok pada ayat 233 ini, dia bercerita tentang apa? Kalau kita baca sikit terjemahannya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Janganlah menjadikan seorang ibu itu menderita kerana anaknya, dan jangan juga menjadikan seorang bapa itu menderita kerana anaknya. Dan waris juga menanggung kewajipan yang tersebut jika si bapa tiada. Kemudian jika keduanya itu suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah. Dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak ada salahnya bagi kamu apabila kamu serahkan upah yang kamu mahu itu dengan cara yang patut. Ini bercerita tentang apa? Bercerita tentang penyusuan anak, dan dia bercerita tentang seorang bapa yang perlu memberi kecukupan kepada si ibu ketika mana ibu sedang menyusukan anak. Jika bapa tak mampu, maka ke atas waris untuk melakukan yang demikian. Baik. So, ia sedang bercerita tentang orang, dan Allah tutupkan dengan Allah Maha mengetahui Allah Maha melihat apa yang kamu buat. Apa dia? Kerana dalam ayat ini menuntut apa? Perbuatan bapa dan menuntut perbuatan waris. Menuntut perbuatan bapa dan perbuatan waris. So Allah tutup dengan apa? Allah Maha melihat apa yang kamu buat. Allah melihat bapa tu betul-betul tak menjaga ibu yang sedang menyusu, beri tak segala kecukupan. Allah Maha melihat waris bantu tak apabila si bapa tak mampu nak memberikan nafkah yang sepatutnya, ataupun waris tu buat tak tahu je, ataupun si bapa buat tak tahu je dekat isteri dia, dia biarkan je waris tu yang waris ada, mak ayah dia kaya, biarlah mak ayah dia yang tanggung. Dia pun buat tak tahu je kan dengan isteri dan juga bayi itu. Maka dia sedang bercerita tentang perbuatan. Maka sebab itu Allah tutup dengan dia adalah yang basir, yang maha melihat apa yang dilakukan. Pada halaman sebelah ayat 234 235 hingga 237, keseluruhan halaman itu ia adalah halaman yang masih bercerita tentang perihal suami isteri dan juga tentang perihal talak. Baik. Kita nak ambil ayat yang terakhir pada halaman sebelah ini. Ayat yang terakhir pada halaman yang halaman 38, iaitu pada ayat yang ke-237. Allah bima ta'maluna basir. Ayat 237. Baik. Sebelum tu, saya nak bawakan secara ringkas sahaja pada ayat yang ke-234.
Allah tutup ayat itu dengan apa? Wallahu bima ta'maluna Khabir. khabir. Dan Allah Azza wa Jalla, saya ambil kat sini lah. Allah bima ta'maluna khabir. Okay. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Apa maksud khabir? Khabir mengetahui dengan mendalam. Itu maksud khabir. Mengetahui dengan mendalam. Okay. Kenapa Allah tutup ayat ni dengan khabir? Dengan nama dia khabir. Bukan tadi basir. Ataupun alim. Kenapa di sini Allah tutup dengan khabir? So dia bersesuaian dengan apa yang Allah cerita dalam ayat tersebut. So ayat yang ke-234 bercerita tentang apa? Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu sedang mereka meninggalkan isteri-isteri. Hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya itu, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada dirinya menurut cara yang baik yang diluluskan syarak, dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa jua yang kamu lakukan. Allah akhiri dengan khabir, bukan alim, bukan juga basir. Sebab apa? Sebab ayat ini sedang bercerita tentang para isteri yang telah kematian suaminya. So adakah boleh terus kahwin? Tak boleh terus kahwin. Dia ada apa? Kena lalu tempoh yang namanya tempoh iddah. Iaitu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kenapa kena lalu 4 bulan 10 hari? Kenapa bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Kenapa 4 bulan dan 10 hari? Kan? Ketika mana turunnya ayat ni, orang pun macam, kenapa 4 bulan 10 hari? Kan? Mungkin ada yang tahu hikmahnya ketika itu, mungkin ada yang tak tahu kerana kajian mungkin dilakukan selepas daripada itu. Baik. Kenapa Allah tutup dengan khabir, Sebab bukan benda tu, alim? sebab dia seorang je yang tahu, dia boleh sembunyikan. Kerana alim maha mengetahui juga. Kan? Maha mengetahui juga alim tu. Tapi kenapa Allah pilih khabir? Allah tak pilih alim. Bila benda tu macam tak ada saksi lah kan. Macam tak ada saksi. Tak ada saksi lah. Dia dah sampai ke tidak belum ke yang bulan 10 hari tu. Okey, baik. Baik, yang lain? Dan sama ada dia mengandung atau tidak, ke dah ada janin dalam perut dia kan. Hanya Allah aja yang mengetahui. Hanya Allah je yang mengetahui. Ada ke tak ada janin berada dalam perut dia. Baik, insya-Allah. Tahu lagi Ustaz, itu je lah. Jazakillahu khairah. Ada yang lain? Kenapa Allah gunakan alim? Kenapa Allah gunakan khabir? Sedangkan alim pun maha mengetahui juga. Sebelum ni Allah gunakan alim. Tapi di sini Allah gunakan khabir. Allah tak gunakan alim. Kenapa? Boleh skip lah dia nak dia. Baik. Kalau contohnya kan, kalau katakan kita tanya Haji Yahya lah, Haji Yahya. Kan, kalau kita tanya Haji Yahya, daripada sini nak pergi ke Thailand, berapa jam ambil masa? Ustaz nak pergi ke mana? Ke mana tempat Haji Yahya selalu pergi? Depend lah Ustaz. Kalau Ustaz naik flight pergi Bangkok, sejam 45 minit. Kalau Ustaz nak pergi Chiang Mai, 2 jam 40 minit. Ustaz nak pergi Phuket, sejam 15 minit. Masya Allah. Kalau nak masuk dengan kenderaan, nak masuk ke Thailand, susah ke senang je ya? Senang sekarang Ustaz. Naik kereta ke naik kereta api senang? Naik kereta api pun senang, naik kereta pun senang. Kalau naik kereta api, masalah dia
Ustaz kena atur lah kenderaan nak pergi sebelah dalam sana. Ada tu problem sikit lah, tapi tak susah. Sebab ada saja kereta van-van dia orang duk tunggu sana. Kan? Tapi kalau bawa kereta sendiri tu kita bebas lah. Sampai di sempadan kata di Bukit Kayu Hitam tu, situ pun Ustaz dah boleh, mungkin Ustaz dah orang kata apa, over excited kan nak masuk Siam ni. Jadi sampai situ Ustaz dah boleh rasa dah dia punya asam pedas dia, tom yam dia. Okey, ada asam pedas saya tak tahu. Ya, asam pedas Siam Ustaz. Okey. Asam pedas dia Ustaz minta asam pedas dengan ikan puyuh. Besar tabak Masya-Allah. Okey. Masya-Allah. Kalau kata orang, jazakallahu khairan Jaya. Kalau orang tanya saya, macam nak pergi Thailand? Saya tahu. Saya boleh bagi tahu, pergi Thailand boleh naik kereta api, boleh naik kereta. Saya boleh bagi tahu di sempadan itu apa benda yang nak kena buat. Dan saya boleh bagi tahu juga di padang besar ada dah boleh dapat feel juga sikit-sikit. Tapi saya tak tahu ada asam pedas, saya tak tahu kat Siam ada asam pedas, ikan puyuh, mana yang lebih mudah, macam mana urusannya secara detail saya tak tahu. Macam ni Haji Jaya tahu semua benda tu Jaya? Oh, saya dah banyak kali pergi Ustaz. Banyak kali. Dia itu banyak kali pergi. Bezanya dengan saya adalah apa? Pengalaman, betul tak? Saya Jaya ada pengalaman, saya tak ada pengalaman. Saya boleh cerita umum, tapi kalau Haji Jaya yang cerita, dia akan cerita dengan lebih detail. Sebab apa? Ada pengalaman. Allah tutup ayat ni dengan wallahu bima ta'maluna khabir, sebab perkataan khabir ini dia sama perkataan dengan khibrah. Khibrah dalam bahasa Arab ialah pengalaman. Pengalaman. So beza orang yang tahu dengan orang yang tahu dan experience benda tu. Beza kan? So sebab tu Allah tak gunakan alim, sebab ini bercerita tentang dalam kandungan benda yang memang orang tak nampak. Orang boleh cakap entah-entah mengandung, tapi yang tahu lebih detail, yang ada pengalaman, yang akan bagi tahu berapa lama nak boleh agak ada ke tak ada, mengandung ke tak mengandung. Hingga dia boleh detail. Macam Jaya dia boleh cerita berapa jam kalau pergi sini naik ni, berapa jam, naik ini berapa jam, agak-agak daripada sini nak ke sana berapa jam. Boleh cerita dengan detail. Kalau tanya saya tak tahu. Saya hanya boleh tahu ini boleh pergi ke sini, ini boleh pergi ke sini. Tapi orang yang ada pengalaman, dia akan tahu ini titik A ke titik B ambil masa berapa lama. Kalau jam, kalau tak jam, kalau hujung minggu, kalau hari biasa, kalau kata jam, ada tak jalan lain, kalau kata jam, buat apa. Itu adalah berdasarkan kepada pengalaman. Dia boleh tahu dengan detail. Macam mak-mak kalau masak, dia boleh agak lah berapa lama benda tu. Sebab itu dia masak je, sambil tu boleh sedia baju, sambil tu boleh menyapu, sambil tu boleh basuh pinggan. Betul tak? Dia dah ada pengalaman berapa lama masa nak tunggu benda tu goreng, masak sebelum dia terbalikkan sebelah lagi. Tapi kalau suruh ayah-ayah masak, dia boleh masak, tapi dia duduk tercongok depan kuali tu. Tunggu dia sampai dah masak, baru dia balikkan. So akhirnya dapatlah siap lah, tapi satu kerja je dia dapat buat. Tapi kalau mak-mak yang masak sambil menunggu tu, menggoreng tu, macam-macam benda yang dia boleh buat lagi. Sebab dia dah ada pengalaman. Dia bukan saja tahu, tapi dah ada pengalaman. So itu beza dia. Dan di sini dia bercerita tentang 4 bulan 10 hari. Hanya orang yang ada pengalaman saja boleh agak-agak masa tu berapa lama. Orang boleh cakap kemungkinan mengandung. Masa berapa lama, orang tak tahu. Kecuali orang yang ada experience. Sebab itu sini khabir diterjemahkan dengan mengetahui dengan mendalam. Dia bukan saja tahu, tapi dia bukan saja alim, tetapi dia tahu dengan mendalam. Dan khabir itu dia sama dengan khibrah, orang yang ada pengalaman. So sesuai lah Allah letakkan khabir dalam ayat yang ke-234 ini. Jazakallahu khairan Jaya. So memang tahulah Jaya memang pakar Thailand. Tak adalah Ustaz. Baik, kita nak baca ayat yang ke-237. Ayat 237 pada halaman 38. Ayat Allah berfirman, A'udzubillahi
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. إن الله بما تعملون بصير. Terjemahan. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh, yakni bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu, kecuali jika mereka memaafkannya dan tidak menuntutnya, atau pihak yang memegang ikatan nikah itu memaafkannya, yakni memberikan mas kahwin itu dengan sepenuhnya. Dan perbuatan kamu bermaaf-maafan, yakni halal menghalalkan itu, lebih hampir kepada takwa. Dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa melihat akan apa jua yang kamu kerjakan. Baik. Uh, saya. Saya ada pertanyaan sikit lah nak clarify. Ayat 234 tu, dia tu kan edah kan, kematian suami kan. Ya. Di mana yang dikatakan perempuan tak boleh keluar dan tak boleh mengiringi jenazah apa semua tu. Okey baik. Dia nak tengok kat 240 tu pun, ayat 240 pun macam itu something else different lah kan. Yang dikatakan larangan yang kita tak boleh pergi ke kubur, tak boleh pergi mengiringi jenazah suami. Meninggal aja kita kena duduk rumah. Sampailah 4 bulan 10 hari tu. Dalam kurung pula. Tapi ayat tu saya nampak macam tu dia cakap tak boleh kahwin aja kan sebab tu. Ya. Ayat 234 sebut tentang 4 bulan 10 hari. Dan larangan tu disebut dalam hadis Nabi SAW. Larangan tersebut terdapat dalam hadis. Itu awal apa kan? Awal ke apa ni? Awal orang Islam, because zaman jahiliah tu bila dia orang suami meninggal, dia orang duduk tepuk-tepuk dada lah, ketuk-ketuk buku-buku badan, jerit-jerit kan. Jadi dia akan mengganggu proses kebumian apa semualah kan. Tapi selepas tu bila Islam dah mula berkembang tu dan wanita-wanita dia dah tak ada perangai macam tu lagi, Nabi dah benarkan orang pergi kan. Itu kata Datuk Asandin lah. Tapi dalam Al-Quran ni kat mana? Dia dalam hadis dia macam tu dia cakap. Hadis mula-mula melarang, lepas tu boleh. Maknanya kalau kita nak pergi ziarah kubur, nak ikut mayat sekali, boleh digalakkan. Sebab kita dah tak buat perangai macam tu lagi kan. Baik. Dalam hadis kebenaran itu diberikan kepada para wanita secara umumnya untuk menghadiri ataupun untuk pergi ke kubur. Untuk pergi ke kubur secara umumnya. Akan tetapi ada bahagian yang Nabi SAW sebutkan tentang isteri kepada si mati. Isteri kepada si mati. So isteri kepada si mati itu mengikut jumhur ulama, pendapatnya ialah ia tidak
digalakkan atau dibenarkan mengiringi jenazah ke kubur kerana waktu iddahnya itu telah bermula. Walaupun ada yang mengatakan tidak mengapa, bukanlah maksudnya sunat ataupun mubah dibenarkan, tapi disebut lebih dekat kepada perkara itu adalah makruh untuk dilakukan. Kan tetapi untuk wanita yang lain selain daripada isteri si mati, maka ia dibenarkan ia hanya kepada isteri si mati itu sahaja, dan ia adalah mengikut pendapat kepada jumhur ulama yang demikian. Tapi Ustaz, kalau tak silap saya ada dalam Al-Quran ni yang menyatakan ada how the Ustaz interpret lah, another Ustaz interpret. Dia yang dilarang tu jika macam dia kematian suami, tiba-tiba suami punya family halau dia keluar tinggalkan rumah. Yang tu dia tak boleh keluar, yang tu dia kena pertahankan. That's how they apalah dia interpret the ayat lah. Ayat ni saya rasa Al-Baqarah juga lah. I think bagaimana satu. Itu larangan dia yang sebenar kata dia. Sebab dia dalam keadaan begitu, dia halau keluar daripada rumah, disuruh tinggalkan rumah, dia kena mempertahankan hak dia kena tunggu situ dulu sampai habis iddah dia. Selalunya kebanyakannya benda ni berlaku dalam masyarakat. Memang pagi ni meninggal suami, petang kan dia orang dah bawa polis lagi suruh isteri tu keluar rumah. Ada kes macam tu. Itu yang dia perkuatkan dalam apa ni? Allah tak tahulah Allah ke apa, memang rasanya ada ustaz dulu yang duk terangkan dalam surah Al-Baqarah. Itu yang dia dilarang. Dia tak boleh tinggalkan rumah. Jadi dalam kalau melihat kepada hadis, maka hadis menyatakan yang demikian. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi rahimahullah, dia menyebutkan dalam mazhab Syafi'i dan juga begitu juga dalam mazhab jumhur ulama, menyatakan dia adalah makruh tanzih kepada isteri si mati untuk pergi mengiringi ke kubur. Berbeza dengan mazhab Maliki berpendapat bahawa tak makruh kepada isteri untuk iringi jenazah suami ke kubur kecuali isteri yang masih muda. Isteri yang masih muda. Tapi kalau isteri tu maksudnya dah berumur, maka tak apa. Kan? Kerana apa? Dia berdasarkan kepada satu hadis yang hadis ini ada sebagai ulama menyatakan dia adalah dhaif, iaitu Nabi sebutkan Nabi menyuruh wanita pulang. Nabi kata irji'u ma'zurat ghaira ma'jurat. Nabi kata pulanglah kalian akan berdosa dan tidak mendapat pahala jika datang ke kuburan. Maka dia adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan juga jumhur bahawa dia adalah makruh tanzih. Dia bukanlah masuk bahagian haram, dia makruh tanzih, makruh yang amat ditegah untuk pergi. Dan ada sebagai ulama disebutkan sebagai makruh tahrim, makruh yang dekat kepada haram untuk mengiringi jenazah suami ke kubur. Dan ini adalah mazhab Syafi'i dan juga dalam pendapat kepada jumhur ulama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya cuma menukilkan sahaja, bukanlah saya punya pendapat, tapi saya menukilkan sahaja apa yang ada dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab kepada jumhur ulama. Wallahu a'lam. Baik. Nanti saya akan kongsikan mungkin sikit rujukan berkaitan dengan perkara yang demikiankan, tapi dia perkara yang dah jadi kebiasaan juga dalam masyarakat kita. Cuma ada orang yang sekarang ada jugalah yang dah mula bertanya-tanya boleh ke tak boleh untuk pergi kan. Jadi dia hampir kepada bahagian makruh, dia tidaklah sampai pada bahagian haram. Cuma dia mengambil kaedah yang berjaga-jaga.
So dalam kitab Al-Majmu' ada, dalam kitab fiqh Al-Manhaji juga ada menyatakan yang demikian karangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wallahu a'lam. Baik. Ayat 237 bercerita tentang talak sebelum bercampur ataupun bersentuh ataupun bersama. Baik, pelajaran yang kita nak ambil adalah pada penghujung ayat ini, itu firman Allah, wa an ta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum. Terjemahannya, dan perbuatan bermaaf-maafan itu adalah lebih hampir kepada takwa, dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Baik. Ialah bentuk suruhan Allah SWT kepada kita agar dalam situasi yang kita hadapi dalam kehidupan, bila kita berurusan dengan orang, orang, Allah menggalakkan kita untuk apa? Untuk ta'fu, untuk memaafkan apa kesalahan yang orang lain buat pada kita. Dan Allah sebutkan itu adalah aqrabu littaqwa, lebih hampir kepada ketakwaan. Itu perbuatan memaafkan. Akan tapi difahami, kalau tak mampu untuk nak memaafkan satu kesalahan yang orang lakukan, ia adalah sebagai salah satu lumrah yang memang ada pada manusia. Cuma Allah nak menggalakkan memberi kemaafan itu kerana ia adalah salah satu tanda takwa seseorang itu dalam diri dia. Maka kita banyak berurusan dengan orang, terutamanya dengan pasangan, dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, dengan orang yang hampir dengan kita. Maka Allah menyuruh kita, menggalakkan kita untuk berurusan dengan mereka itu dengan penuh kemaafan. Bila kita sudah bersedia untuk memaafkan, maka kesannya ialah kita akan jadi kurang keras dan kurang tegang. Kita akan jadi longgar sikit. Orang kata kita akan jadi lembut sikit bila berurusan dengan orang. So, bila kita dah bersedia diri kita, apa pun hari ni aku nak buat, insya-Allah okey. Kalau ada benda yang terkurang, kalau ada benda yang tak jadi, benda yang tak ikut macam mana yang aku nak, aku akan cuba untuk nak maafkan. So bila kita ready itu, sebelum keluar rumah, maka insya-Allah hari itu kita akan jadi apa? Lebih ringan dan lebih longgar bila berurusan dengan orang. Kita tak ada lagi expectation yang tinggi, dan perbuatan memaafkan orang itu, dan Allah minta untuk kita melaziminya pada diri kita. Kenapa? Kerana kita akan mendapatkan perkara yang sama daripada orang lain, dan lebih besar daripada itu ialah mendapat perkara yang sama daripada Allah Azza wa Jalla. Maka di antara cara nak mendapatkan takwa ialah dengan memaafkan orang lain. Dan ia bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, kerana ganjarannya juga adalah besar, iaitu mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, selepas itu ialah apa? Larangan daripada Allah Azza wa Jalla, wala tansawul fadla bainakum. Dan janganlah kamu lupa apa? Al-fadla, kebaikan, bainakum, yang orang lain dah buat kepada kamu. So Allah ingatkan, jangan lupa kebaikan apa yang orang dah buat pada kita. Kerana kadang-kala kita dah berkawan dengan orang tu lama dah contohnya kan, tapi tiba-tiba ada masalah, bergaduh dengan orang tu. Seringkali akibat perselisihan itu, kita melupakan kebaikan yang telah dilakukan. Kita melupakan kebaikan yang telah dia lakukan. Bahkan mungkin kita menidakkan kebaikan yang telah dia lakukan. Maka Allah berikan larangan, jangan lupa kebaikan yang orang tu dah buat kepada kita, walau macam mana pun kita ada perselisihan dengan dia. Kena tetap akui kebaikan orang tersebut, apa yang telah dia lakukan.
Dan bila kita fokus kepada kebaikan yang orang tu telah lakukan kepada kita, maka ia akan mudah menjadikan kita nak sejuk hati. Lebih mudah pada kita untuk sejuk hati dan memaafkan kembali orang tersebut. So, larangan daripada Allah Azza wa Jalla kita dengan orang kita sentiasa memaafkan kesalahan yang orang buat kepada kita, dan kita jangan lupakan kebaikan yang orang tu dah buat kepada kita, khususnya kepada orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang kita ada perselisihan, ada argument dengan dia. So orang itu Allah lebih ingatkan, jangan lupakan kebaikan yang telah dia lakukan. Jangan lupakan. Kerana perkara itu, untuk kita tak lupa jasa orang yang kita tak ada masalah dengan dia, itu mudahlah. Tapi kepada musuh kita atau orang yang kita tengah bergaduh dengan dia, kita nak ingat kebaikan dia, itu perkara yang susah, dan ia adalah umpama suruhan daripada Allah Azza wa Jalla agar kita jangan lupa kepada kebaikan yang musuh kita telah buat kepada kita. Dan wala tansaul fadla bainakum juga memberi makna bahawa kita jangan lupa juga untuk buat baik kepada orang yang memusuhi kita, yang kita ada perselisihan faham dengan dia. Kerana dalam kita berurusan, dalam berkawan, bahkan suami isteri, dengan anak-anak, mesti akan ada perselisihan. So jangan kerana kita ada perselisihan dengan mereka, jangan tak buat baik dengan diorang. Teruskan buat baik kepada diorang. Itu Allah sebutkan wala tansaul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kamu. Jangan lupakan kebaikan dia pada kita, dan kita teruskan buat kebaikan kepada dia. Dan Allah sebutkan innallaha bima ta'maluna basir. Sungguh Allah Tuhan yang Maha melihat apa yang kamu kerjakan. So bermuamalah dengan orang, berlapang dada sesiap. Dengan kita dah sedia memaafkan orang hari itu, orang tu belum buat pun tak apa, kita dah sedia dah memaafkan apa pun yang akan berlaku pada hari itu. Dan pada orang yang kita berselisih faham dengan dia, jangan lupakan kebaikan mereka, dan kepada mereka kita terus nak berikan al-fadlah, kebaikan dan juga kurniaan yang terbaik kepada mereka. Allah Ta'ala alam. Itu sikit dapat kongsikan pada malam ini. Mudah ada manfaat dapat diambil. Hingga halaman ini telah habis bahagian penceritaan tentang talak, dan ia adalah satu peraturan yang Allah telah siap-siap fikirkan untuk kita. Kenapa Allah tak bagi kita fikir sendiri? Kerana Allah tahu kalau Allah bagi kita fikir sendiri, setiap orang akan ada keinginan mereka masing-masing. So Allah siapkan untuk kita peraturan, dan bahagian kita hanya tinggal ikut sahaja peraturan tersebut. Dan kalaulah kita buat lain daripada apa yang Allah suruh, sebenarnya ia bukan menambahkan hidup kita ni jadi lebih mudah, tapi sebenarnya menambahkan hidup kita jadi lebih stres dan lebih serabut. Kadang-kala orang ingat tak solat tu adalah lebih mudah, kan? Solat kan susah, nak kena bangun, ambil wudu, nak kena solat, nak kena baca, susah. So orang beranggapan tak solat adalah lebih rehat dan lebih mudah, betul tak? Tapi sebenarnya tidak. Badan kita akan jadi lebih stres, akal kita akan jadi lebih serabut bila kita tak buat apa yang Allah suruh. Kerana badan kita telah diset untuk patuh kepada apa yang Allah perintahkan. Dan kalau kita buat lain daripada suruhan, maksud dia suruh lain, perbuatan lain, maka badan akan jadi stres, otak akan jadi serabut, hidup akan jadi tidak tenang. Tak percaya, nanti kita boleh main game tentang perkara tersebut. Dan memang kalau kita buat bertentangan dengan suruhan, kita akan jadi lebih stres. Allah Ta'ala alam. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha'
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita duduk dengan tahbir kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan kepada semua meluangkan masa pada malam ini. Mudah-mudahan Allah nilai sebagai amal yang saleh insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bagi insya-Allah. Barakallahu fiikum.